Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua subscriber channel Dr. Azizul Ammar. So untuk makluman semua, kita masih lagi dalam ongoing mission kami iaitu untuk melatih satu rumah, satu terlatih CPR dan dengan matlamat 100,000 terlatih CPR setahun. Alright, untuk more information, check out our Facebook dan juga Instagram page kami. Link provided down below dekat description. Contoh hari ini kita akan share mengenai satu kisah mengenai dunia corporate, bagaimana latihan diadakan di dunia corporate. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan notification button untuk sentiasa mendapat video-video terbaru daripada kami. We like to give you the best video dan agar dapat manfaat kepada semua. Tolonglah, mohonlah subscribe untuk jadi video ini lebih popular dan digemari. Alright, now let's start. So video ini mengenai suatu individu, tetapi seperti biasa nama individu ini dirahsiakan untuk tujuan privacy. So nama beliau dalam konteks penceritaan ini yang lebih mudah untuk saya adalah Miss Wendy. Miss Wendy merupakan seorang HR manager di sebuah syarikat, iaitu syarikat manufacturing yang ada kilang. So apa yang berlaku, seperti biasa, tim Akademi Dr. Azizul Ammar akan membuat panggilan kepada semua HR manager untuk mempromot ataupun bagi mereka pengenalan mengenai program-program yang kami lakukan. So tim akademi pun call Miss Wendy dan cuba explain lah training-training yang kami provide. So bila kita dah bincang dan kita tanyalah Miss Wendy, do you like to have CPR class with us? Lepas tu Miss Wendy bagi tahu dia tak boleh bagi keputusan on the spot, dia kena bincang dengan management, which is normal lah, semua kebanyakan HR akan bincang, akan propose ni. So then tim kita kata, okay, it's okay Miss Wendy, kita call you back in 2 days time to follow up. So selepas 2 hari berlalu, kita pun call balik, kita pun follow up balik. Hello Miss Wendy, kan, kita follow up dan kita tanya, so macam mana, are you interested untuk train your staff CPR bersama kami? Guess, tentu rasa dia ambil ke tidak? Lazim, right? Saya tak tahu if you are in sales industry, nak dapat kata yes tu susah. So end up dia kata, we are not interested. Tapi kita tak cakap macam tu, kita bukan paksa, kita tanya, okay, boleh tak tahu kenapa you are not interested? Adakah price is not right, modul tak bagus ke, adakah apa yang kita bagi tak cukup? Dia kata, no, everything is fine. Dia kata harga bagus, modul menarik, semua menarik. It's just that diorang kata they have trained diorang punya team. So diorang dah train pasukan ERT. Untuk kepada mereka di luar sana yang tak tahu ERT itu maksudnya apa, dia bukan ekonomi rumah tangga ya zaman sekolah dulu. ERT bermaksud Emergency Response Team. So dalam kilang ataupun organisasi yang besar, memang ditetapkan oleh DOSH, Department of Occupational Safety and Health, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, bahawa setiap syarikat, setiap organisasi perlu ada satu pasukan khas untuk bertindak ketika kecemasan. Dia macam the in-house superhero lah. Dia macam, kalau bomba ni, bomba dalaman lah. Dia macam ambulans dalaman lah. Yang kalau apa-apa berlaku, mereka akan jadi the first responder, first rescuer. Mereka adalah wira untuk organisasi tersebut. So dia kata bukan dia tak nak, just that they have trained their own ERT team members. Dan kita cakap lah, why don't you train second team, third team, department lain? Oh dia kata tak, we dah dedicated team. So kita pun setuju lah, tak adalah kita push klien kalau dia dah tak nak. So kita thank you Miss Wendy, dan kita pun habis. So tim kami pun terus call organisasi-organisasi lain, dan kita dapat sokongan Alhamdulillah dengan kempen satu rumah satu terlatih. Nak jadikan cerita, 6 months after that, selepas panggilan dibuat, tiba-tiba staff kami ataupun tim kami dapat panggilan daripada Miss Wendy, orang yang sama. So tuan-tuan, dalam industri sales ni, dalam industri latihan ni, bila klien call tu mengenajubkan lah. Selalu kita call klien tak nak jawab, blue tick, tak reply call kan, tapi dia call balik terkejut. So Miss Wendy call, dia kata dia nakkan quotation, dia nak outline, dia nak buat training ni. So tim kami pun excited, kita pun hantar, Miss Wendy pun setuju. To cut the story short, kita pun conduct training untuk Miss Wendy. So masa pergi ke Miss Wendy punya training course ni, tempat latihan tersebut, menakjubkan, Miss Wendy sendiri attend the class. Tuan-tuan, ini bukan stereotype, bukan nak mengata, tapi lazimnya HR manager, mereka lazimnya yang conduct ataupun organize training, tapi dia jarang jadi peserta. Selalu yang datang tu semua
pekerja lah, staff kan. Lagi-lagi kalau organisasi yang besar, banyak trainer, takkan HR manager nak pergi. Tapi kali ni dia datang. So masa saya pergi train tu, saya berkesempatan lah jumpa dengan dia. So during lunch break, saya pun berbincang. Saya kata, Miss Wendy, thank you for the opportunity. Terima kasih kerana mempertimbangkan kami. Tapi out of curiosity lah kan. Sebab masa first time kita call, you tak nak. You kata you buat hanya untuk ERTT members. Kenapa tiba-tiba you interested? Okay? Dan dia bukan interested satu batch, tuan-tuan. Dia minta untuk 4 batch. Maksudnya dia 4 kumpulan. Dan dia anak ERT. Saya cakap, out of curiosity lah kan, nak tahu kenapa. Lepas tu, dia pun kongsi. Dia kata, dia baru sedar selepas kejadian ini berlaku. Saya cakap, ni kejadian apa? Dia kata, berapa minggu sebelum ini, ada satu kejadian berlaku di kilang. Kilang ni beroperasi 24 jam sebab dia ada shift lah kan. Shift pagi, shift tengah, petang, shift malam lah. So, pada shift malam ni, tiba-tiba ada satu kemalangan berlaku di tempat kerja. Dan pada masa itu, orang yang bertugas, iaitu yang ERTT members yang bertugas, cuti AL, annual leave. Dan diorang pun terlepas pandang, tak ada orang replace dan sebagainya. So, bila kemalangan itu berlaku, riuh rendah kilang, tak ada orang yang boleh beri bantuan yang betul. So, dia kata, dia masa kejadian tu berlaku, dia tak sedar lah kan. The next day morning tu, dia bangun, dia pergi ke pejabat, supervisor dia cerita. Lepas tu, baru dia realise, patutlah malam tadi dia tidur, dia kata, telefon dia non-stop vibrate. Turur kan, vibrate. Message masuk lah kan, WhatsApp group bising lah. So, pagi tu supervisor dia cerita bahawasanya, kejadian berlaku and no one train. Tak ada orang tahu. Yang tahu ERTT members on leave, lepas tu staff lain semua tak tahu apa nak buat. It's a big mess. So lesson learned, dia kata, kita tak boleh hanya ada satu tim yang latih, kita kena latih lebih ramai orang supaya mereka boleh bertindak. So due to that lah, dia kata dia buat khusus dengan kami. So Alhamdulillah, terima kasih Miss Wendy and the company organisation itu, yang saya tak dapat sebutkan nama sebagai menghormati profesi yang diminta. Terima kasih kerana mereka bukan buat satu batch, mereka buat 5 batch hari ini. Alhamdulillah dah habis 5 batch. Dan hari ini, mereka bukan saja terlatih dan boleh selamatkan rakan-rakan di tempat kerja, mereka juga boleh selamatkan rakan-rakan di luar, di rumah dan di mana saja. Sejujurnya, kes Miss Wendy ini bukanlah benda yang pelik ataupun benda yang ganjil. Ini adalah benda yang common sebenarnya dalam industri. Dalam banyak organisasi, kebanyakan mereka berfikiran atau beranggapan hanya cukuplah satu tim saja belajar, dah cukuplah syarat. Tak, sebenarnya dia tidak cukup syarat dan sebenarnya lebih ramai yang terlatih, lebih baik, dan kisah-kisah macam ni lah that drive us untuk terus dengan kempen satu rumah, satu terlatih CPR. Semoga kisah ini memberikan kita inspirasi, semangat, iktibar untuk jadi yang lebih baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.